Okey. Dia macam ni. Yang dikatakan suap balik negatif ni, kita libatkan dua kumpulan hormon. Okey, ni hormon yang pertama. Kumpulan hormon pertama ni adalah daripada pituitari. Ni daripada kelenjar pituitari. Okey, dan you all kena tahulah apa fungsi dia. Bila sebut FSH, fungsinya merangsang perkembangan folikel. Cikgu tulis sikit nota sini. Apa dia fungsi? Carilah. Fungsi merangsang perkembangan folikel. LH pula fungsi dia. Apa fungsi dia? FH ni pula, LH ni pula fungsinya merangsang pengovulan. Okey, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah hormon seksual. Daripada ovari ni kita panggil hormon seksual. Okey, hormon seksual ni daripada ovari. Ovari juga adalah kelenjar endokrin. Okey, apa dia hormon dia? Kita ada hormon estrogen dengan progesteron. Okey. So, tahu juga apa fungsi macam biasa. Benda ni kena tahu. Okey. Okey. Estrogen ni fungsinya ingat repair. Repair apa? Repair endometrium. Yang progesteron ni pula apa fungsi dia? Okey, ni fungsi ya. Okey, fungsinya adalah maintain the thickness of endometrium. Okey, itu yang kita kata sebagai kategori dua hormon. Kita tengok macam mana dia melibatkan perubahan ataupun mekanisme suap balik negatif. Okey. Mekanisme suap balik negatif. Kita simple je. Kita tengok macam ni cikgu buat. Sini. Mana warna merah. Okey. Dia macam ni je. Turun. Alah, tak bekah. Turun. Naik. Turun. Okey, yang ni apa? Yang ni merangsang. Ni untuk rangsang. Okey. Kita nak baca dia. Cara baca dia. Okey. Paras estrogen meningkat, folikel-folikel dalam ovari akan berkembang. Perkembangan folikel akan merangsang perembesan estrogen. Nampak? So, rangsang. FSH yang tinggi, rangsang perembesan estrogen. Kemudian tengok lagi anak panah. Apabila kepekatan estrogen tinggi, dia merangsang kelenjar pituitari merembeskan LH. Cara baca ingat ya. Estrogen yang cukup tinggi kepekatan dia, aras estrogen yang tinggi merangsang pituitari merembeskan LH. Okey, ini yang kedua. Jadi kita pun baca balik. LH merangsang pengovulan di mana folikel graf akan meletus dan membebaskan usid sekunder. Okey, tengok lagi. Apabila aras LH tinggi, dia merangsang pula pembebasan progesteron. Sebab apa? Sebab apabila korpus litium terbentuk daripada folikel graf yang lompang tadi, maka korpus litium pula merembeskan progesteron. Sebab tu kita kata kepekatan LH yang tinggi merangsang pembentukan korpus litium dan membebaskan progesteron. Okey, so selesai yang ni. Yang ni suap balik positif sebenarnya. Okey. Macam mana pula yang merencak? Yang merencak kita tarik macam ni. Daripada bawah naik. Yang ni pun naik. Yang ni pun naik. Tadi semuanya turun naik. Yang ni naik. So, bacaan dia ialah garis putus-putus adalah rencak. Macam mana kita nak baca dia? Garis putus-putus untuk macam mana nak baca, kita baca start pada bawah. Start pada sini. Okey, pada sini. Apabila kepekatan progesteron cukup tinggi, dia merencat pituitari daripada merembeskan LH. Maka, pengovulan tidak berlaku. Kalau kita ingat balik, progesteron cukup tinggi ni adalah merangsang pengekalan ketebalan endometrium. Jadi, kalau wanita tu dah mengandung, dah berlaku implantation, penempelan, tak perlulah lagi nak berlaku ovulasi. Kan? Itu kita kata progesteron ingat pregnant.
Okey, progesteron ingat pregnant. Okey. Jadi kita dah baca tadi, aras progesteron yang tinggi merencat ataupun menghalang pituitari daripada merembeskan LH. Pada masa yang sama, dia juga merencat perembesan FSH daripada kelenjar pituitari. Maka tiada lagi perkembangan folikel. Okey. Okey, sama juga. Kepekatan estrogen yang cukup tinggi merencat perembesan FSH. Sebab tu gambar ni, kalau kita kira gambar ni tadi, memang macam ni lah. Kalau tengok balik yang ni. Tengok sini. Estrogen tinggi, FSH rendah. Kan? LH tinggi, progesteron pun mula naik. Progesteron tinggi, progesteron tinggi, LH rendah. Itulah maksud dia. Okey, faham ya? Okey, jadi cuba kita ingat pasal pil perancang. Pil perancang ataupun pil pencegah kehamilan. Dalam pil tu ada apa? Dalam pil perancang tu dia ada hormon progesteron dan sedikit estrogen. Sebab tu bila individu ataupun wanita, bila wanita mula mengambil pil perancang, dia makan sehari demi sehari selama 21 hari. Ada 21 biji pil tu. Maka aras progesteron dan estrogennya mula meningkat sedikit demi sedikit. Ni, jadi balik kepada rajah ni. Balik kepada rajah ini. Jadi bila dia makan pil, maka apabila progesteron meningkat, dia merencat LH. Jadi pengovulan tak berlaku. Tak berlaku pembebasan usid sekunda, tak mungkin bertemu dah dengan sperma. Takkan berlaku persenyawaan, takkan berlakulah kehamilan. Kan? Sama juga. Bila estrogen pun meningkat, dia juga merencat FSH. Maka tak berlakulah perkembangan folikel. Tiadalah usid sekunda akan dihasilkan. Okey, itu dia. Harap faham.